Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Bab ini membicarakan tentang orang-orang ahli zuhud dan ibadat, tentang orang-orang yang rajin dan berusaha membuat taat, orang-orang yang suka kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala urusannya, orang-orang yang senantiasa melapangkan masanya untuk membuat taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang berkhidmat kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki muamalahnya, dan diakhiri dengan bicara nasihat, mengingat, menyedarkan serta mengancam kelakuan yang tidak baik. Allah, ini orang-orang begini. Dengan tajuk ini saja kita tengok rupanya ada golongan ini. Kita ingatkan kita ni dah sembahyang, kerja cari nafkah, hadir kuliah, hadir jemaah, macam dah baguslah, nampaknya okey. Tetapi rupanya ada orang yang jauh lebih istimewa daripada kita. Ada orang lebih peruntukan dirinya itu, jiwanya itu, waktunya itu, pengorbanannya khas untuk agama Allah Ta'ala. Bukan hanya waktunya dia peruntukkan tau. Dengan dia nak memperuntukkan waktunya dan dirinya agama Allah Ta'ala, dia kena face challenge pulaknya, menghadapi macam-macam ujian. Bukan setakat orang ada bidangnya suka bidang dunia, ada orang suka bidang niaga, ada orang suka bidang ni. Mereka suka bidang agama, mereka nak tuju agama Allah Ta'ala, dan mereka letakkan diri mereka dalam bidang ni dan jalan ni, dan mereka terus begitulah. Bahkan nak masuk dalam bidang ini kena ujian oleh Allah Ta'ala, susah payahnya, dan mereka tempuh juga. Ni orang-orang, orang-orang. Dalam pada kita tengok kita tengok satu persatu. Bermakna kita ni nak dunia, kita nak rumah cantik, nak kereta besar, malu. Ada pula orang ahli zuhud. Kita pula asyik nak rehat saja. Malam nak tidur seberapa banyaknya. Kurang tidur sikit aja sudah bising. Kurang tidur sikit aja dah bad mood. Ada pula yang untuk ibadat pulaknya. Semua ni yang kita baca ni semua opposite kita punya tingkah laku ya. Orang-orang yang rajin dan berusaha berbuat taat. Rajin dan usaha buat taat. Bukan hanya rajin pula, usaha. Bermakna dia strive, dia cari jalan untuk buat ibadat ya. Sampai bukan mudah itu bermaknanya. Usaha nak buat ibadat, cari peluang ibadat, dan kalau dapat peluang ibadat, menghadapi cabaran untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. How special they are. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah dalam segala urusannya, nak mantu, nak kerja, nak bersewakan syarikat, nak beli kereta ke tak beli kereta, nak makan angin ke tak makan angin, apatah lagi nak umrah tak umrah, apatah lagi nak takbir masjid, apatah lagi perkara-perkara ibadat, semuanya rujuk ke bersesuaiannya dengan syariat Allah Ta'ala. Apa Allah punya say dalam bidang itu, apa Allah punya penilaian dalam bidang itu, apa yang Allah Ta'ala pandang hati aku ketika melakukan perkara itu. Semuanya tu kembali rujuk kepada Allah, rujuk kepada Allah. Orang yang senantiasa melapangkan masanya untuk membuat taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Melapangkan masanya, dia pun macam kita. Ada anak juga, ada nafkah juga, nak dicari nafkahnya. Ada urusan juga, dia pun macam kita. Penat juga, dia pun macam kita. Berbagai-bagai fikiran juga. Jangan kita sangka kita saja yang sibuk dalam macam-macam urusan. Mereka ni semuanya orang-orang yang lapang saja. Bahkan mereka juga, tetapi mereka lapangkan masa, cari masa, insert time, find time untuk nak taat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang berkhidmat kepada Allah dan memperelok muamalahnya. Kita bilang berkhidmat kepada Allah dalam bidang agama, apa saja yang termampu olehnya, dan mengelokkan muamalahnya, segala urusan-urusannya dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan dia akan cari dengan cara bicara nasihat terhadap mereka, mengingatkan kita tentang hal-hal mereka. Ketahuilah bahawasanya golongan manusia dari bahagian ini ialah mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala daripada hambanya, di mana dia senantiasa memberikan pandangannya terhadap mereka dalam segala gerak lakunya. Allah untungnya. Orang ini dipelihara oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala. Senang cakap elite group. Duduk mestilah panggung. Kita dalam kuliah mestilah panggung tak elok. Mereka dipilih oleh Allah. Kenapa mereka dipilih oleh Allah? Sebab mereka pilih Allah.
Mereka pilih Allah. Dalam kesibukan mereka, mereka pilih Allah. Waktu pagi, ikut Allah dahulu. Dalam nak buat kerja, tengok apa bicara Allah dahulu. Istilahnya dia umpamakan Allah. Dia umpamakan sangat Allah. Dia mendahulukan syariat Rasulullah. Maka Allah pilih mereka. Allah pilih mereka daripada siapa? Di kalangan hambanya, ya, di kalangan para hambanya, di mana Allah sentiasa beri pandangannya terhadap mereka dalam segala gerak-geri dan gerak lakunya. Allah beri pandangan. Allah guide them in every steps of their life. Allah guide them to not even, bukan melakukan saja perkara baik, untuk bagaimana mereka nak melakukannya dengan sebaik mungkin dan dengan perasaan apa mereka lakukannya, dengan niat apa mereka lakukannya, semua dipelihara oleh Allah Ta'ala. Nak terseleweng sikit niatnya, Allah Ta'ala letakkan balik. Allah Ta'ala ingatkan balik. Oh, orang gini ujiannya macam-macam. Orang gini ujiannya macam-macam lagi. Orang ini diingatkan Allah Ta'ala senantiasa. Lepas tu ya, orang-orang yang lalai, orang-orang ahli maksiat, ataupun na'udzubillah, orang yang macam betul tetapi sebetulnya tak betul. Orang yang macam bagus tapi sebetulnya tak bagus. Sebab apa? Dia tidak ikut prosedur tata cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala accordingly, ya. Kalau diingatkan Allah Ta'ala tak apa tau. Golongan ini selalu diingatkan Allah Ta'ala. Tersalah sikit saja Allah Ta'ala blok. Tersalah sikit Allah Ta'ala remind. Mereka terus sedar. Mereka terus sedar. Kadang sebelum salah, maka berikutnya sebelum salah mereka dah ada langkah-langkahnya, ada stepsnya. Dan mereka selalu self-check. Cek diri mereka betul ke tak betul, bertepatan. Asal buat satu amal, tengok resultnya. Result pada rohaninya. Result pada takwanya. Result pada apa kesan dalam kabul tak kabul amalnya. Mereka selalu cek. Kalau terbuat salah, immediately Allah Ta'ala akan tegur. Na'udzubillah, yang kita katakan tadi, orang yang macam bagus tapi tak bagus, kalau ditegur oleh Allah Ta'ala, bagus, tak apa. Suddenly di stop oleh Allah Ta'ala, something happen, terus diriman oleh Allah Ta'ala, kena berubah keadaannya, umpamanya, itu bagus. Itu ada reminder daripada Allah Ta'ala. Dulu dah ustaz, dah apa semua, suddenly ada something happen, terus kena perkaranya, berubahlah keadaannya. Itu bagus. Kalau sampai ada tindakan daripada Allah Ta'ala, itu bagus. Kerana Allah Ta'ala tak biarkan dia. Yang ditakuti ialah yang tak ditindak oleh Allah Ta'ala. Allah, maka dia pun berterusan, dan dia sangka dia bagus, dan dia sangka dia elok, dan dia sangka dia bagus dan elok semua, sampai endingnya bila sekaratul maut. Ketika itu dah tak boleh tobat lagi. Ketika itu dah tak guna reminder lagi. Ketika itu hadap sajalah apa yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala atas perlakuannya. Qul hal nunabbiukum bil akhsanina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Rasulku, adakah engkau nak aku kabarkan tentang orang yang paling rugi dalam perjalanannya? Ada jalannya tapi rugi. Mereka yang sesat jalannya tapi mereka sangka mereka buat baik. Ahsanu amala, paling baik punya amalan. This is the perfect way, this is the correct way. Dia cek, tapi cek ni semua lantaran kepuasan dia, kepuasan manusia. Bagaimana redha Allah di situ, bagaimana kesannya pada hati di situ, bagaimana kesannya kepada takwa Allah terhadap umat di situ, bagaimana insafnya umat terhadap di situ. Tak diambil kiranya. Semuanya dia ada kira juga, ada cek, tapi semua dari sudut keduniaan. Bagaimana people would say, bagaimana people would judge, bagaimana people would evaluate. Semua people. Dan dia punya ukur pun ikut ukuran orang ahli dunia. Na'udzubillah. Orang-orang itu tak ada pencapaian ketika itu. Tak insaf pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak diriman oleh Allah Ta'ala, sayang. Ketika mati nanti dia nampak bahawasanya amalannya semua being rejected. Na'udzubillah, ya. Baik. Setiap gerak lakunya ya dipandang oleh Allah Ta'ala dan diguide oleh Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala pilihkan mereka yang the best, the best. Tapi aku tengok hidup mereka sempit, aku tengok hidup mereka sederhana, aku tengok mereka tak ada pangkat dan kedudukan. Itu yang bagus. Juga saya pesan lagi tuan-tuan, ya, semua ini di balik apa semua yang kita belajar, di balik semua kuliah yang kita hadir, di balik jemaah yang kita datang, semua itu adalah persiapan untuk akhirat. Bila akhirat, ya? Bila akhirat? Berapa ribu tahun masanya kita nak tanya, bila akhirat? Agak-agaknya Imam Mahdi belum keluar, taruhlah Imam Mahdi 7 tahun 9 tahun, Nabi Isa 40 tahun, taruhlah lebih kurang lagi 50 tahun, begitu begini. Kemudian lepas kiamat semua dah meletup dah apa semua, 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu tu tak tahu 40 tahun ke 40
abadkah, 40 mileniakah, senyap sunyi tak ada kegiatan semua. Kemudian bangkit, mahsyar 50,000 tahun. Oh, begitu begini yang nama syurga ke neraka mau makan lebih kurang lah 50,000 tahun lebih jugalah, paling-paling tidak. Iya ke? Yang nama akhirat just petang ini sahaja. Petang ini sahaja. Is that soon akhirat. Bukan lambat, petang ini sahaja. Kalau orang bilang, awak bila berangkat flight nak ni? Ini hari petang ni, agak-agak pagi ni boleh sempat apa-apa lagi tak? Bila akad nikahnya? Petang ini. Oh, dah siap agaknya tak? Dah siap. Bila operation? Petang ini. Oh, berdebar-debar kita. Alamak. Bila keputusan? Petang ini. Agak-agak macam mana sikap kita kalau petang ni? Akhirat is petang ini, tuan-tuan sekalian. Akhirat is petang ini. Jangan sangka begitu lama akhirat. Petang ini. Betul-betul punya petang ini. Yang kita rasa panjang puluh ribu tahun itu belum, itu tak betul. Itu gambaran saja. Reality adalah petang ini. Petang ini. Allah Ta'ala sebut, yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Hari mereka dah lihat semuanya itu yaumil akhir nanti, mereka rasa baru-baru mereka realize hidup kat dunia hanya seperti asyiyatan aw duhaha, sejenak waktu sore ataupun sejenak waktu duha sahaja. Maknanya petangnya sudah sampai kiamat, petangnya sudah sampai akhirat. Cepatnya terus mereka bangkit, dah sampai akhir harinya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka bangkit tanya, aduhai siapalah bangkitkan kami daripada pembaringan kami. Inilah dijanjikan oleh Ar-Rahman, betul lah pada mursalun. That fast, that soon akhirat akan datang. Jadi apabila kita sebut siap-siap untuk akhirat, apa itu orang-orang ini semua pintar. Mereka tahu yang nama dunia sekejap. Mereka tahu yang nama dunia setakat R&R. Mereka tahu yang nama dunia sementara. Mereka betul-betul ambil dunia untuk bekalan untuk akhirat. Sanggup mereka berpayah, sanggup mereka bersusah. Yang sementara, yang sejenak. Untuk apa? Ngadap hari yang sangat hampir dan panjang dan real pulanya itu. Ya, baik. Mereka sumber cahaya Allah dan perbendaharaan khazanahnya. Sumber cahaya Allah, subhanallah. Kau nak cari cahaya Allah daripada mereka. Nak khazanah, perbendaharaan khazanah Allah, iaitu apa? Nak rahmat Allah, menerusi mereka. Nak ilmu dari Allah, menerusi mereka. Nak pengampunan Allah, menerusi mereka. Allah, untung tak ya. Kiranya pegawai-pegawai tinggi Allah Ta'ala. Mereka ni pegawai-pegawai tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumber khazanah ya. Hampiri orang-orang gini tuan-tuan sekalian. Hampiri orang-orang gini. Dampingi orang-orang begini. Dampingi orang-orang begini. Siapa orang begini yang tak nak didampingi orang? Kalau yang ada pun yang damping dia, lebih ramai yang lagi tak damping dia. Kalau ada orang gini, dampingi, jangan lepaskan. Ya, baik. Kalau kau dampingi dia, kau dapat apa? Cahaya dari Allah. Kau dapat perbendaharaan khazanah Allah. Iaitu apa? Insaf Allah, kenal Allah, taubat Allah, cinta Allah. Itu semua khazanah-khazanah Allah. Subhanallah. Jangan tak dampingi orang-orang ini. Mereka pegawai-pegawai tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Wakil-wakil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari golongan manusia inilah terdapat kebanyakan para walinya. Daripada gini ni, this big group, daripada this elite group, dilantik lagi di kalangan mereka, ada jadi wali, ada jadi sekian, ada sampai kemuncaknya jadi nabi, semua dari kalangan all these people. Daripada orang-orang yang begini, ya, dari walinya dan orang-orang pilihan yang terkenal dengan panggilan autad, abdal, nuqaba, nujaba, dari golongan orang-orang terutama. Subhanallah. Wali autad, wali kutub, semuanya tu ya, daripada sini. Semua tu kategori-kategori wali. Ada kategori-kategori wali. Ada wali-wali ada. Sampai akhir zaman masih ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Peranannya to guide us to Allah Ta'ala. Peranannya observe and then adjust our ahwal. Peranannya dia nampak tak elok, orang dia, kalau dia boleh suruh orang ubah, dia ajak orang ubah. Dia tak boleh ajak orang ubah, dia tahu tak lama bala Allah akan turun. Maka dia minta ditolakkan bala, ditahankan bala. Dia minta didelaykan. Allah, macam Nabi Nuh dengan kaumnya. Bersama kaumnya, supaya sebelum ditimpa oleh bala daripada Allah Ta'ala, didakwahkan semuanya begitu. Ini mereka punya peranan ya. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk
kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama